Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Champa adalah wilayah rumpun Melayu yang pernah menguasai hampir keseluruhan kawasan daratan dan perairan Asia Tenggara. Akibat dari berhadapan serangan daripada satu kaum yang berasal dari selatan negara China iaitu Dai Viet dan berlaku migrasi besar-besaran secara berterusan selama ratusan tahun. Kehilangan Champa sama seperti kehilangan Patani yang mewarisi keagungan Langkau Suka. Juga akibat serangan dan migrasi berterusan daripada kaum Thai iaitu Sukhothai, Ayutthaya dan Chakri yang juga berasal dari selatan China. Champa atau apa jua panggilan kepadanya seperti Li Yin dan Huang Wang, catatan Cina, Kembayat Negara, Syair Siti Zubaidah Perang Cina dan Tawalisi, catatan Ibnu Battuta. Kini hanya tinggal sejarah dan penduduknya hidup bertaburan terutamanya di Vietnam serta Kemboja dan menjadi kaum minoriti di bumi sendiri. Kerajaan Champa diperkirakan telah wujud sekitar abad ke-7 sehingga tahun 1832 Masihi, iaitu kira-kira hampir 1000 tahun sehinggalah ibu kota Panduranga jatuh ke tangan dinasti Nguyen. Sebelum Panduranga menjadi ibu negara Champa, Champa telah memiliki dua ibu negara iaitu Indrapura dari 875 sehingga 978 Masihi dan Wijaya dari 978 sehingga 1485. Nama Champa mula wujud sekitar tahun 655 Masihi atau 658 Masihi. Raja pertama Champa ialah Raja Badravarman pertama, sebagaimana yang tercatat dalam batu bersurat yang dijumpai. Baginda memerintah dari tahun 380 sehingga 413 Masihi. Pengaruh Cina boleh dilihat dengan jelas semasa abad ke-13 hingga ke-15, iaitu semasa Cina ditadbir oleh dinasti Ming yang lebih mesra Islam dan orang luar. Selepas kejatuhan dinasti Ming pada tahun 1644 Masihi kepada dinasti Qin, Manchu, Qing dari keturunan orang Gasa di utara Manchuria, hubungan Champa Cina telah terputus. Zaman kemasyhuran Champa boleh dikatakan berlaku pada zaman pemerintahan Chi Bonga. Baginda telah berjaya mematahkan ancaman Dai Viet dan meluaskan empayar Champa ke wilayah Dai Viet hingga ke Sungai Merah. Serangan ini telah berjaya membunuh Raja Tran Dui Tong. Lebih manis apabila pemerintahan baginda diiktiraf oleh dinasti Ming Cina pada tahun 1369. Selain nama Chi Bonga atau Cik Bunga, baginda juga dikenali dengan nama Sultan Zainal Abidin atau Po bin Nassar atau Raja Merah yang Agung, iaitu gelaran orang Viet. Merupakan pemimpin agung bagi kerajaan Champa kerana selepas kemangkatan baginda, kuasa Champa mulai melemah.
Apa yang menarik, kebanyakan pengkaji sejarah bersepakat bahawa Sultan Zainal Abidin adalah tokoh yang dinyatakan di dalam sebuah hikayat Melayu lama, iaitu Syair Siti Zubaidah, merujuk kepada Cik Bonga itu sendiri. Cik Bunga atau Cik Bonga telah berkahwin dengan Puteri Saadung II, iaitu Siti Zubaidah atau Dewi Nareswari. Cik Bonga telah berkahwin dengan Puteri Saadung II di kota Jeddah Sa'dus Salam, berwalikan Raja Baru Basah atau Sultan Mahmud Jeddah Riayat Sa'dus Salam, iaitu ayah kepada Puteri Saadung II yang juga raja bagi Kerajaan Cermin. Raja Baru Basah merupakan anak sulung kepada Sang Tawal Pemerintah Langkasuka. Pada tahun 1370 Masihi, Permaisuri Daivet Don Kong atau Kilan Cahaya telah melarikan diri ke Champa selepas gagal menabalkan anaknya yang kecil menjadi Raja Daivet. Setahun selepas itu, Cik Bonga telah menyerang Daivet dan berjaya menawan Hanoi. Baginda telah melantik Dong Kong sebagai Raja Daivet. Keamanan berjaya dicapai antara kedua-dua buah negara, namun tidak kekal lama apabila persahabatan ini telah disabotaj oleh bapa saudara Don Kong. Tanpa mengetahui muslihat bapa saudaranya, Raja Daivet telah menyediakan angkatan perang di bawah pimpinan Tra Duo Tong, ayah Raja Daivet, untuk menyerang Champa. Cik Bonga telah berjaya ditawan dan maka dengan itu bermulalah kisah perjalanan Puteri Saadung II ataupun Siti Zubaidah dalam kisah Syair Siti Zubaidah Perang Cina, dalam usaha menyelamatkan Cik Bonga atau Sultan Zainal Abidin walaupun Puteri Saadung II sedang sarat mengandung. Puteri Saadung II akhirnya berjaya menyelamatkan Cik Bonga dan 4 pengawal baginda, dan mereka menaiki kuda dari Hanoi hingga ke ibu negara, Champa. Raja Dong Kong yang mengetahui mengenai perkara itu telah murka, dan pada tahun 1377 Masihi, baginda telah menyiapkan angkatan seramai 120,000 tentera untuk menyerang Champa. Puteri Saadung II telah mengenakan muslihat dengan menghantar seorang penduduk Champa untuk memberitahu tentera Daivet bahawa Cik Bonga telah meninggalkan kota dan mereka masih sempat mengejarnya. Tanpa usul periksa, tentera Daivet telah mengejar Cik Bonga sehingga melalui satu kawasan dan berlaku serangan hendap oleh tentera Champa. Serangan ini berjaya mematahkan kekuatan angkatan Daivet sehingga Tra Du Tong dan panglimanya berjaya dibunuh. Dong Kong, Raja Daivet, bersama dengan Puteri Daivet telah berjaya ditawan. Selepas itu, baginda telah menyiapkan armada laut untuk menyerang Hanoi dan berjaya menawan bandar tersebut. Banyak harta rampasan perang diperolehi dan baginda menghantar sebahagiannya ke China sebagai tanda hubungan baik dan bagi mengelakkan China campur tangan dalam urusan Champa selepas peperangan tersebut. Pada 1388 Masihi, Cik Bonga telah dibunuh oleh panglimanya sendiri, La Kai, yang kemudian melantik dirinya sendiri sebagai Raja Champa dengan gelaran Sri Jaya Simhavarmadewa V, Sri Hariyati Virasimha Champapura. Namun, Lakai juga mati dibunuh oleh panglima sendiri dengan sokongan daripada Puteri Saadung II.
Maklumat mengenai Raja-Raja Champa khususnya daripada riwayat tradisi Kelantan pula memberikan perspektif yang berbeza daripada sejarah umum, kerana dinyatakan bahawa kebanyakan Raja-Raja Champa seawal era Panduranga, iaitu Panrang, sebagai ibu kota ketiga bagi kerajaan Champa selepas Indrapura dan Wijaya, telah beragama Islam dan mempunyai hubungan kekerabatan dan persaudaraan yang erat dengan negeri-negeri Melayu di pantai timur semenanjung Tanah Melayu. Buktinya pada tahun 1471, Raja Bo Tri Tri dikatakan adalah Wan Bo, anak kepada Ali Nurul Alam, iaitu Patih Majapahit Barat yang berpusat di Kelantan, serta cucu kepada Said Hussein Jamadil Kubra, tokoh terulung penyebar syiar Islam di Nusantara. Wan Bo dikatakan telah meninggalkan Patani dan pergi ke Champa menjadi panglima perang untuk membantu bapa mertuanya, iaitu Raja Candranikalawa, menentang Daivet. Kemudian Wan Bo telah diangkat menjadi Raja Champa dengan memakai gelaran Sultan Wan Abu Abdullah. Baginda menggantikan bapa mertuanya, Raja Candranikalawa, yang mangkat dalam tahanan musuh. Ini jelas menafikan hujah sejarawan barat bahawa kerabat di Raja Champa hanya mula menerima Islam selepas abad ke-17. Hakikatnya, seawal abad ke-15, Champa sudah mempunyai seorang raja yang beragama Islam. Menjadi sebuah kerajaan Melayu yang jauh daripada kelompok bangsa Melayu amatlah sukar, sehingga kerajaan ini sering diganggu oleh Namvet, sehingga menyebabkan kerajaan ini runtuh pada abad ke-19. Kekalahan Champa dalam peperangan dengan Daivet, negeri Kelantan telah dibanjiri oleh pelarian dari Champa. Untuk mengkaji Champa daripada sudut pandang orang Cham sendiri agak sukar kerana masalah rekod dan bahan yang terhad, sehinggalah pada tahun 1987 Po Dharma telah menulis sebuah buku Li Panduranga, sebuah buku yang menceritakan mengenal hubungan Champa Vietnam pada saat-saat akhir sebelum negara Champa terhapus daripada peta dunia. Buku tersebut merupakan buku pertama yang ditulis oleh orang Cham dengan menggunakan bahasa Cham dan menggunakan sudut pandang orang Cham sendiri dalam menilai sejarah bangsa tersebut. Sebelum buku itu diterbitkan, kebanyakan sejarah Cham dikaji menggunakan rujukan daripada Vietnam, sekaligus secara tidak langsung memberikan perspektif yang berbeza dalam pensejarahan orang Cham. Walaupun beberapa sejarawan mengatakan bahawa Champa hilang kuasa selepas kejatuhan Wijaya pada Perang tahun 1471, namun orang Viet masih mengakui bahawa orang Cham masih mempunyai kuasa yang utuh di Panduranga, iaitu Chiem Thang. Perkara ini dicatatkan dan digazetkan oleh orang Viet dinasti Li yang memerintah Nam Viet atau Vietnam pada waktu itu, antara tahun 1400 Masihi sehingga 1788 Masihi. Beranggapan Panduranga merupakan wilayah naungan dan perlu menghantar ufti kepada kerajaan Nam Viet setiap tahun. Bagi Vietnam, hubungan ini wujud dalam keadaan di mana orang Cham perlu menerima ketuanan Vietnam. Hakikatnya, bangsa Cham bukanlah bangsa yang lemah, namun perpecahan dan tidak bersatu padu merupakan satu hal yang berlaku dalam masyarakat Champa pada waktu itu. Lebih menarik, orang Champa sendiri yang banyak membantu dalam perang saudara dalam kalangan kerabat beraja Nam Viet. Ini bermakna kekuatan orang Cham
tidak digembling sepenuhnya untuk memperkuatkan kerajaan Champa itu sendiri. Secara ringkas, kita dapat sedikit gambaran mengenai Dai Vet dan dinasti Nguyen yang merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam kejatuhan Kerajaan Melayu Champa. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.